Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Now bertajuk Orang Kuat PKR doakan kematian Hadi Dr. Mahathir. Berita penuh, pembantu kepada Setiausaha Politik Anwar Ibrahim memuat naik doa mengharapkan kematian Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Dr. Mahathir Mohamad. Satu petanda pilihan raya negeri PRN akan datang bakal menyaksikan ahli politik beralih kepada serangan pribadi yang lebih teruk. Abang Zaki Yamani yang merupakan seorang pembantu kepada Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Akin memuat naik doa sebagai respon kepada laporan media berhubung keadaan kesihatan Hadi. Ya Allah, ambillah nyawa Abdul Hadi Awang. Hentikan kerosakan yang dilakukannya di muka bumi. Hentikan fitnah yang dibawanya terhadap agamamu. Ambil sekali Mahathir, tulis Zaki yang pernah menjadi exco pemuda PKR ketika Syamsul memimpin sayap itu. Zaki mengutuk laporan Malaysia Now yang menurutnya sering menyebarkan fitnah. Saya bukan idol kepada mana-mana setiausaha politik PM, katanya. Zaki juga dilihat mempertahankan kenyataannya apabila beberapa pengguna mempersoalkan kirimannya, sebaliknya menyuruh mereka memberikan dalil yang melarang seseorang daripada mendoakan kematian orang lain. Apabila diberitahu bahawa tiada apa-apa dalil yang membenarkan kelakuannya, Zaki berkata kematian Hadi akan menghentikan hujah-hujah politik beliau yang memecah belah umat. Apakah berterusan hidup Abdul Hadi Awang akan membawa manfaat kepada umat? Soal Zaki. Hadi 75 dimasukkan ke hospital selepas keadaan kesihatannya merosot minggu lepas. Kesihatan ayanda sedikit merosot sebelum Aidil Adha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital, menurut anaknya Muhammad Kahlil dalam satu kiriman Facebook hari ini. Pada 2017, pemimpin PAS yang juga ahli parlimen Marang itu menjalani pembedahan penggantian injap jantung di Institut Jantung Negara. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Tak sokong PAS, musuh Islam. Pemimpin PAS kena jawab ini, PM. Berita penuh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin mahupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Beliau berkata ini termasuk kenyataan bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah Sheikh Muhad Zainal Sri Muhad Ramli baru-baru ini yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Tok Guru Tan Sri Nik Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun? Ini mereka pemimpin atau Dewan Ulama PAS kena jawab, katanya. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Samagaga dekat Pramatang Pau hari ini. Sebelum ini, Sheikh Muhad Zainul mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah berselawat pada 24 Jun lepas. Namun beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenaan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam AS turun di Gunung Jerai, Kedah. Dua dakwaan Syahidina Uthman bin Affan sampai di Kedah, kita kata dakwah tapi mengizinkan kepalsuan. Betul ke tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Perdana Menteri. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya bertajuk Bersih ingatkan Muhyiddin JLC bukan mesin ATM untuk bayar penyokong. Berita penuh, Kumpulan Reformasi Pilihan Raya Bersih mengingatkan pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin bahawa syarikat berkaitan kerajaan JLC bukan mesin ATM
untuk membayar gaji penyokong setianya. Dalam satu kenyataan, jawatan kuasa pemandu bersih berkata, janji PN berkaitan lantikan politik dalam GLC sekiranya memenangi 6 pilihan raya negeri adalah bertentangan dengan takbir urus yang baik dan merupakan salah guna kuasa. GLC ialah syarikat yang wujud untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan awam dan bukan mesin ATM parti politik untuk meletakkan penyokong setiap parti dalam senerai gaji negeri. Dalam mengisytiharkan hasratnya secara terbuka, kami juga tertanya-tanya sama ada ia satu bentuk pembelian undi untuk mendapatkan sokongan kumpulan tertentu, katanya. Bersih berkata demikian mengulas janji Muhyiddin untuk melakukan pelantikan politik dalam GLC jika gabungan itu memenangi pilihan raya negeri akan datang. Awal minggu ini, Muhyiddin dilaporkan berkata PN bersedia membentuk kerajaan di semua 6 negeri jika memenangi pilihan raya dan telah memperuntukkan jawatan pentadbiran termasuk ketua GLC negeri. Menurutnya, PN yang bakal bertanding di semua 245 kursi DUN mahu mengelak perebutan jawatan sekiranya memenangi pilihan raya. Mengenai kemungkinan tindak balas yang timbul akibat lantikan ahli politik ke GLC, Muhyiddin berkata kerajaan PH juga melakukan perkara yang sama. Bersih berkata, naungan politik seumpama itu telah menjadi sebahagian daripada budaya politik Malaysia dan setiap kerajaan termasuk kerajaan perpaduan sekarang juga melakukan hal sama. Bersih telah konsisten sebagai pemerhati dan kumpulan pendesak di semua pentadbiran yang berbeza sepanjang tahun bahawa ahli politik yang merupakan wakil rakyat tidak harus dilantik ke GLC kerana tanggungjawab utama mereka adalah kepada pengundi mereka dan menjadi penggubal undang-undang dan bukan sebagai pengarah syarikat. Bagi ahli politik yang bukan wakil rakyat pula, kita mesti menyediakan proses yang jelas dan ketat untuk memastikan ketulusan dan hanya individu berkelayakan yang sesuai dilantik kerana mereka diamanakan dengan asid awam, tegasnya.